Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita kepada bersiaran seterusnya kepada muslimin muslimat sidang penonton yang dimuliakan Allah Taala sekalian. Baik, tadi saya telah menyebut mungkin dalam siaran ataupun dalam rakaman yang dipadamkan tadi kerana kita tersilap frame yang ada. Jadi insya-Allah kita sambung. Saya sebutkan tadi bahawa dalam keadaan kita menghadapi bala dan ujian Allah Taala, maka kita hendaklah mengingati siapa yang menguji kita, supaya di situ kita akan timbul rasa kesabaran, rasa redha dengan ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa apabila kita ditimpa bala, maka jangan fokus kepada bala itu, jangan fokus kepada ujian itu. Kita hendaklah fokus kepada siapa yang menguji kita. Maka jika kita ingat yang menguji kita itu ialah Allah, maka insya-Allah kita akan sabar kerana kita tahu Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, dan Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali menurunkan bala untuk menyusahkan kita, menurunkan bala untuk menzalimi kita, melainkan bala daripada Allah, ujian Allah Ta'ala itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita di waktu-waktu yang akan datang. Itulah dia Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Baik, untuk perbincangan kita pada pagi ini, saya bawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, saya tidak akan bincang hadis-hadis yang berkaitan dengan kiamat ini dengan hadis-hadis yang berat ataupun perbincangan yang berat yang memerlukan kepada satu kajian yang berat. Contohnya Ya'juj wa Ma'juj. Bila kita mengkaji, kita baca hadis-hadis tersebut, maka kita akan terpaksa mengkaji di mana tempat Ya'juj dan Ma'juj itu, di manakah benteng yang didirikan oleh Zulkarnain, dan di arah mana yang dikatakan sebagai kawasan laut yang berlumpur hitam itu di mana. Jadi memerlukan satu perbincangan yang panjang. Jadi saya hari ini cuma ingin membawa kuliah duha khas pada setiap hari yang saya ke udara ataupun online ini, khusus untuk bincang perkara-perkara yang selalu berlaku dalam kehidupan kita, yang boleh jadi kita lupa, dan kalau kita silap kita dapat membetulkan kembali, dan kalau kita belum melakukannya kita boleh buat. Kalau kita telah melakukan perkara yang tidak baik, kita boleh tinggalkan dia. Baik, untuk hari ini saya bawakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, berkata an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala." Apabila umat aku melakukan 15 perkara ini. Jadi Nabi akan sebut 15 perkara. Kalaulah umat aku melakukan salah satu daripada 15 perkara ini, maka halla bihal bala, maka akan halalah bala ataupun ancaman Allah ke atas mereka. Ini maknanya akan turunlah bala-bala daripada Allah apabila umat aku, kata Nabi, melakukan salah satu daripada 15 perkara ini. Jadi kita waspadalah. Ini perkara yang mungkin kita telah lakukan, maka kita bertaubat. Mungkin kita belum lakukan kesalahan ini, maka alhamdulillah, kekalkan diri jangan melakukan kesalahan itu. Dan jika kita telah tersasar daripada jalan yang telah ditetapkan, kita boleh betulkan balik, insya-Allah. Sementara pintu taubat belum tertutup, ditutup oleh Allah, iaitu sama ada sampai nyawa ataupun ruh di halqum, ataupun naik matahari daripada sebelah barat.
Maka sebelum daripada kedua-dua itu, insya-Allah pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Walau sebesar mana pun dosa-dosa yang dilakukan hamba, bila hamba bertaubat kepada Allah, Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ghafur, Allah yang Wadud, Allah yang Latif, akan menerima segala taubat-taubat hamba dia. Insya-Allah kita cuba lihat hadis ini dalam tempoh yang tidak berapa panjang, sambil-sambil kita berada di rumah. Mungkin selepas daripada ini pula kita akan keluar mencari keperluan-keperluan rumah sekadarnya. Baik, daripada Ali bin Abi Talib, Nabi SAW berkata, apabila umat aku, iza fa'alat ummati, apabila umat aku buat 15 perkara ini, halla bihal bala, maka akan halalah bala ke atas mereka itu. Yang pertama, Nabi SAW berkata bahawa iza kanal maghnamu dualan, iaitu Nabi SAW berkata, Nabi kata yang pertama, apabila harta ataupun harta negara, apabila harta negara, harta asalnya maghnamun itu ialah harta-harta ghanimah, harta rampasan perang. Tapi bila harta rampasan perang ni, dia akan jadi, selain daripada diberikan kepada tentera, dibahagikan kepada lima pecahan, maka selain pada itu adalah untuk perbendaharaan negara. Maka yang menyebabkan bala turun dengan cepat ialah apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu sahaja di kalangan pemimpin ataupun di kalangan orang-orang besar dalam sebuah negeri dan negara. Ini menunjukkan kepada kita sangat penting. Jadi sangat penting kepada kita memikirkan soal-soal negara. Memikirkan soal negara. Kalau kita tidak mahu balak diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk balak yang umum, maka kita kena jaga negara. Dan untuk jaga negara, kita mesti mempunyai barisan kepimpinan yang amanah, barisan kepimpinan yang baik, barisan kepimpinan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang tahu halal dan haram, yang tahu dosa dan pahala, yang tahu harta mereka dan harta negara. Dan ini menunjukkan bahawa betapa eratnya kaitan Islam itu dengan politik. Di mana umat Islam, para pendakwah, para duat, kalau nak selamatkan negara ini daripada bala Allah, maka hendaklah harta negara diagih, diedar, dikendali, diurus dengan secara adil dan secara baik. Sebab di antara yang menghalalkan bala itu, apabila harta negara hanya beredar di tangan orang-orang tertentu, tidak sampai kepada rakyat, tidak sampai kepada yang memerlukannya, tidak sampai kepada yang sangat-sangat berhajat kepadanya. Dia sekadar beredar di kalangan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar. Maka jika itu, keadaan itu berlaku, maka akan terdedahlah negara itu kepada balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena bersama-sama, membetulkan kepimpinan. Sebab itu bila pemimpin itu silap, maka kita kena tegur dan kita kena peringat. Kerana jika mereka buat silap, kita biarkan, maka balak itu akan turun secara umum. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam satu perumpamaan. Kita semua ni seperti duduk di dalam sebuah kapal. Kapal tu besar. Dalam kapal tu semua ada. Ada nakhoda kapal, ada kelasi kapal, ada pelayan-pelayan, ada stewardnya, ada macam-macam. Dan semua jenis manusia. Tiba-tiba ada orang, dan kapal tu dia ada beberapa lapis. Ada lapis yang paling atas dan ada lapis yang paling bawah. Lapisan yang paling bawah berada di bawah aras laut. Lapisan yang paling bawah berada di bawah aras laut. Maka tiba-tiba ada orang yang berada di aras yang paling bawah. Dia kata dia nak minum air susah, terpaksa naik kepada tingkat atas. Jadi apa kata dia? Yang paling senang, kita tebuk kapal ini bahagian bawah. Kita ketebuk bahagian bawah, air akan masuk dan kita boleh minum air, tidak perlu bersusah payah naik ke atas. Maka Nabi SAW membuat analogi yang cukup menyedarkan kita, di mana Nabi berkata, jika semua orang membiarkan orang tersebut menebuk kapalnya, maka semua orang akan tenggelam. Tapi kalau ada orang yang menghalangnya daripada menebuk kapal itu, maka semua orang akan selamat, termasuk yang memerlukan air tadi. Ini menunjukkan kepada kita, dakwah membina sebuah negara adalah kebersamaan. Bermula daripada mana? Bermula daripada memilih kepimpinan.
Bermula daripada memilih kepimpinan. Sebab itu kita dalam negara demokrasi, memilih pemimpin, rakyat berhak memilih pemimpin, maka rakyat perlu diberikan kesedaran. Pemimpin yang bagaimana yang seharusnya mereka pilih. Pemimpin yang bagaimana yang seharusnya mereka berikan amanah memimpin negara dan seterusnya mengurus keuangan negara dengan penuh kebaikan. Jadi untuk itu rakyat perlu dididik. Siapa yang mendidik rakyat? Inilah ulama. Itulah peranan ustaz-ustaz di masjid-masjid, di surau-surau. Dia sama ada secara formal di sekolah, universiti, college, ataupun di pondok-pondok, di ma'had tahfiz, di mana saja. Mendidik rakyat supaya antaranya, selain daripada tahu memilih makanan halal dan makanan haram, selain daripada tahu memilih perbuatan buruk dan tidak buruk, memilih apalagi selain daripada tahu bagaimana untuk menunaikan ibadah dengan baik, maka selain daripada itu, rakyat mesti dididik supaya tahu memilih pemimpin yang dapat mengurus negara dengan adil, supaya nanti akan tertumpahlah segala nikmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memilih itu untuk memberi kesedaran kepada rakyat, itu adalah peranan para alim ulama. Sebab yang boleh mengajar umat bagaimana memilih pemimpin yang baik ialah para ulama. Kan itulah Nabi SAW berkata, apabila umat lari daripada ulama, antara kesannya ialah mereka akan dibalakan oleh Allah dengan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ini kita dapat lihat di dalam satu hadis Nabi SAW, di mana baginda berkata, sayati ala ummati zamanun. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu zaman ke atas umatku. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan lari daripada ulama dan fuqaha. Maknanya mereka tak nak dekat. Mereka tak nak belajar. Mereka tidak mahu mengambil panduan daripada ulama dan daripada para fuqaha. Lalu bila mereka lari daripada fuqaha, tidak berada dalam majlis ilmu para ulama, tidak mendampingi para ulama, tidak berada dalam majlis para ulama, maka Nabi SAW berkata, fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Mereka akan dibalakan oleh Allah dengan 3 bala. Allah Ta'ala akan turunkan 3 bala kepada umat yang melarikan diri daripada ulama dan daripada panduan para ulama. Yang pertama, yarfa'illahul barakata fi kasbihim. Allah Ta'ala akan mengangkat keberkatan daripada segala urusan yang mereka buat. Sama ada mereka makan gaji tak ada berkat. Mereka berniaga tak ada berkat. Mereka bercucuk tanam, berkebun, bernelayan, bersebagainya. Mereka tidak akan ada berkat. Kerana berkat itu datang daripada untuk mengenali cara-cara mencapai berkat dalam urusan dan pekerjaan kita, mesti direfer kepada para ulama. Ulama yang akan menceritakan berkat itu bagaimana. Kerana perkataan berkat tidak akan ditemui di dalam buku-buku geografi. Berkat tidak akan ditemui dalam buku-buku ekonomi moden barat, di mana perkataan berkat ataupun konsep berkat tidak akan ditemui dalam buku-buku biasa. Dia hanya ada di dalam ilmu Islam. Jadi kerana itu siapa yang tahu ilmu Islam? Iaitu para ulama. Maka bila umat lari daripada para ulama, mereka tidak tahu bagaimana untuk berkat. Lalu Allah angkat keberkatan daripada hasil mahsul kerja buat yang mereka lakukan. Yang kedua, wasallatallahu alaihim sultanan zalima. Yang kedua, Allah Ta'ala takdirkan, balakan kepada mereka dengan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Sebenarnya, mempunyai pemimpin yang zalim, yang tidak taat kepada Allah, itu satu bala kepada umat. Dan ini kadang-kadang kita tidak sedari. Kita cuma tahu bila pemimpin itu beri kita bantuan, beri kepada kita pertolongan, kita sudah kira okey. Tapi sebenarnya apabila pemimpin itu tidak bertakwa kepada Allah, maka itu sebenarnya bala. Jadi, kenapa Allah Ta'ala lantik pemimpin yang zalim memimpin orang-orang yang lari daripada para ulama? Kerana bila mereka lari daripada para ulama, mereka tak tahu bagaimana cara untuk memilih pemimpin. Mereka kira atas kehendak mereka. Ini okey, pemimpin ni baik dengan saya. Dia pernah datang makan nasi rumah saya. Dia ada pertalian keluarga dengan saya. Lalu saya pilih dia. Berarti dia memilih bukan berdasarkan kepada panduan ulama. Bila tidak berdasarkan panduan ulama, maka akan lahirlah
apa akan dipimpinlah mereka oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, bila daripada para ulama, wa yakhruju minad dunya bighairil iman, maka mereka akan mati, keluar daripada dunia, iaitu mati tanpa mempunyai iman kepada Allah Taala. Kenapa? Kerana cara-cara nak mati dalam keadaan beriman perlu dipelajari daripada para ulama. Justru mereka lari daripada para ulama. Lalu mereka tak tahu bagaimana cara nak mati, nak mencapai husnul khatimah, mereka tidak tahu. Jadi oleh kerana itu, kita hendaklah bertanggungjawab. Umat ini mesti diberi kesedaran untuk memilih pemimpin yang baik, kerana bila pemimpin itu adil, maka barakah akan turun kepada seluruh rakyat dan negara. Dan bila pemimpin itu mengurus harta negara, hanya beredar sesama mereka, dikecapi oleh orang-orang yang besar-besar sahaja di kalangan para umara, di kalangan para pembesar negara, maka ketika itu negara terdedah kepada ancaman daripada bala Allah Ta'ala. Jadi sebab itu perkara yang pertama kata Nabi, iaitu apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang yang tertentu. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Yang kedua ialah apabila amanah dijadikan satu sumber keuntungan. Ini juga merupakan satu kepincangan zaman yang perlu kita perbetulkan balik, iaitu orang yang bila diberikan amanah, sama ada amanah harta, amanah jawatan, amanah kuasa, amanah apa pun, bila diberikan amanah, dia rasa itu satu peluang untuk membuat keuntungan. Sebab itu kadang-kadang kita pernah baca dalam pernah lalu dalam zaman dalam sejarah kita sendiri, ada orang yang diberikan amanah dalam masa yang singkat, terus mereka muncul sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang mewah. Ini kerana apa? Kerana amanah yang diberi kepada mereka, mereka telah pecah amanah. Mereka telah pecah amanah yang disebut sebagai jenayah kola putih dan sebagainya. Ini kerana apa? Kerana manusia merasakan amanah yang diberi peluang nak buat duit, peluang nak buat kekayaan, peluang untuk mencapai kemewahan. Maka apabila amanah dianggap peluang untuk mencapai kejayaan, bukan dirasakan satu tanggungjawab yang besar untuk diselesaikan, maka pada ketika itu Allah akan menghalalkan bala. Jadi kerana itu umat ini perlu dididik dengan sebaiknya, merasai bahawa amanah adalah merupakan tanggungjawab yang akan diperhitung dan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti. Sebab itu orang yang beriman pada akhirat, dia akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Kan itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika lalu di satu perkampungan pedalaman di pinggir bandar Madinah, didapati ada seorang ibu yang sedang memasak sesuatu di dalam periuknya, dalam satu kisah yang kita semua tahu dan masyhur. Lalu bila Umar dekati, Umar nak tahu apa ibu ni buat, wanita tua ini buat, wanita ini buat di tengah-tengah malam yang begini, dalam suasana yang agak sejuk. Lalu Umar pergi dekat dengan perempuan tersebut. Lalu Umar berkata, sedang apa wahai ibu? Lalu ibu itu berkata, wanita itu berkata, saya sedang memasak. Lalu Umar melihat ke dalam periuknya. Tiba-tiba yang dimasaknya ialah batu-batu, ketulan-ketulan batu. Terkejut Saidina Umar. Lalu Umar bertanya, kenapa ibu memasak batu? Lalu kata ibu itu, saya sengaja memasak batu-batu ini kerana tadi anak saya kelaparan. Anak saya tidak ada, saya tidak punya apa-apa makanan. Tengok anak saya yang sedang tidur, mereka kelaparan. Jadi saya nak menghiburkan mereka, lalu saya rebus batu ni. Saya masak batu ini supaya bila mereka mendengar gelegaknya air daripada masakan ini, lalu mereka akan rasa mereka terhibur menunggu masakan masak sampailah mereka tertidur. Menangis Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar balik ke stor perbendaharaan negara. Lalu Umar memikul seguni gandum. Lalu khadam atau pekerjanya berkata, biar kami yang memikul wahai Umar. Umar berkata, tidak, bukan kamu yang akan disoal oleh Allah di hari akhirat, tetapi Umar yang akan disoal. Ini sehingga Umar datang bawa gandum dan Umar tolong masak, dan Umar mengejut anak-anak wanita tersebut untuk bangun. Ini menunjukkan bagaimana bila pemimpin beriman kepada Allah, menyedari jawatan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka itu satu amanah, maka pada ketika itu negara sangat selamat.
keadilan sangat meratai. Segala harta hasil mahsul negara akan dikecapi bersama oleh semua rakyat dan pemimpin. Inilah keadilan yang diimpi-impikan oleh seluruh manusia, sama ada timur ataupun barat. Tetapi keadilan seperti itu tidak akan dapat dicapai melainkan negara itu dipimpin oleh pemimpin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pemimpin yang taat kepada Allah. Kerana pemimpin yang taat kepada Allah, dialah yang akan mengasuh rakyatnya, dan dialah yang akan menyucikan rakyatnya. Sebagaimana dalam surah ayat Ibrahim, dalam ayat berkenaan doa Nabi Ibrahim yang kita bacakan malam baru ni, antara sifat pemimpin itu wa yuzakkihim, menyucikan rakyatnya daripada segala dosa, daripada segala noda, daripada pendapatan yang haram, daripada aktiviti-aktiviti yang haram. Itu tanggungjawab pemimpin. Jadi kan itu sifat amanah pemimpin itu hanya dapat dirasai oleh pemimpin yang beriman kepada akhirat, yang tahu dosa dan pahala, yang walaupun tidak dilihat oleh sesiapa, tapi dia tahu Allah sedang melihatnya. Wallahu bima ta'maluna muhit. Allah Ta'ala dengan apa saja yang kamu buat, dia kawal, dia pantau, dia selia, kerana dialah Allah yang maha berkuasa. Jadi kerana itu sangat penting kepada kita untuk menjaga amanah. Ini kita sekarang bermula daripada amanah yang kecil-kecil, yang kecil-kecilan. Sebelum daripada diberi amanah yang besar. Amanah dalam sebuah keluarga, itu amanah. Tanggungjawab seorang suami menjaga isterinya, itu amanah perlu diselesaikan. Kerana kita baca dalam hadis berapa banyak laki-laki yang soleh, yang baik, kaki surau, kaki masjid, yang berulang-alik surau masjid setiap 5 waktu. Tetapi kemudian ketika mau melangkah ke dalam syurga Allah, kaki dia ditarik oleh beberapa orang wanita. Wanita itu siapa? Wanita itu ialah isterinya. Wanita itu anak-anak perempuannya. Wanita itu ialah khadam ataupun pekerja-pekerja wanita di bawah tanggungan dia. Jadi semua ini akan menarik laki-laki tadi. Walaupun dia seorang yang dikira seorang yang soleh. Kaki masjid. Yang orang lain semua dah balik daripada surau, dia tak balik lagi. Panjang wirid dia. Tapi kalau dia tidak menjaga isterinya, tidak menjaga anaknya, supaya bertakwa kepada Allah, supaya taat kepada Allah, supaya menjadi hamba Allah yang soleh dan solehat, maka dia akan dihumban dan dicampak oleh Allah ke dalam neraka Allah. Wal-iazubillah min zalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada yang demikian itu. Jadi sebab itu amanah perlu dijaga dengan iman kepada Allah Ta'ala. Dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita lihat ada orang dia salah sangka. Dia kata dia buat perbandingan. Dia kata itulah kita sekarang. Kadang-kadang negara Islam lebih besar indeks jenayah dia, indeks kerosahan jenayah berbanding daripada negara yang bukan Islam, sehingga dipuji negara bukan Islam. Pemimpin yang kafir itu dia puji. Kenapa? Kerana dia kata laporan indeks jenayah negaranya lebih kecil daripada indeks jenayah negara-negara Islam. Itu satu perbandingan yang salah. Sebab apa? Sebab dalam negara kafir, minum arak tidak dikira jenayah. Minum arak tak kira jenayah. Berzina tidak dikira jenayah. Mendedahkan aurah tidak dikira satu kesalahan. Tapi dalam negara Islam, minum arak sudah satu jenayah. Berzina jenayah. Mendedahkan aurah itu satu jenayah moral yang sangat besar. Jadi sebab itu kita kena ingat bahawa kembali kepada sebuah negara yang taat kepada Allah, yang memikul amanah. Sebagaimana kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat amanah sehingga mereka tidak mencuri walaupun sebiji buah tamar. Seorang sahabat Nabi yang setiap waktu menunaikan solat, termasuk solat subuh berjamaah. Satu ketika di satu musim, dia selepas daripada dia menunaikan solat subuh, dia bergegas pulang ke rumah. Tak sempat lagi nak wirid ke, duduk sekejap baca Quran ke, zikir sebagainya. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, mengapa dia bergegas pulang? Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sekarang musim tamar masak. Dan saya ada sepohon dan jiran saya ada sepohon tamar. Jiran saya ni ada tamar. Tamar dia tadi, korma dia, pokok korma dia ni tumbuh dalam tanah dia. Tapi condong ke dalam halaman saya.
Mana buahnya gugur di halaman saya, maka saya terpaksa pulang lebih awal. Kenapa? Kerana saya bimbang anak saya bangun daripada tidur, lalu anak saya akan mengambil buah-buah tamar yang bertaburan itu, lalu saya bimbang dia makan walau sebiji buah tamar. Kenapa? Itu bukan milik saya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan sahaja berani di medan peperangan, bukan sahaja berjihad, tapi mereka mempunyai akhlak, kesedaran yang cukup tinggi, iaitu menunaikan amanah daripada Allah Ta'ala. Jadi sekarang kita kena kempen masyarakat kita beriman pada akhirat dan tunaikan amanah. Jadi insya-Allah jika kita tunaikan amanah, kita tidak akan kita akan berada dalam barakah, curahan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pecah amanah, maka ketika itulah bala Allah Taala akan turun. Jika telah meratai sifat itu di kalangan semua peringkat, maka akan segeralah bala daripada Allah. Jadi istighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang amanah, sedar dan ingat akan pesan, akan kenyataan Nabi, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh hasil daripada makan makanan yang haram, maka nerakalah yang layak bagi daging itu. Jadi kita mohon perlindungan Allah. Baik, yang ketiga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bala yang segera daripada Allah. Antaranya yang ketiga ialah Nabi berkata, waz zakatu maghraman, iaitu apabila zakat dijadikan hutang. Apabila zakat itu dijadikan hutang, maknanya ada dua perkara. Yang pertama, menangguhkan pembayaran dia. Sebab itulah kita ni diminta oleh syarak supaya menjauhkan diri daripada gemar berhutang. Ini satu. Kenapa? Kerana walaupun hutang ni perkara yang halal, boleh berhutang. Bahkan ada ayat berkenaan dengan hutang di Al-Quran. Bahkan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran ialah ayat yang berkaitan dengan hutang, iaitu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, sampailah kepada akhir satu muka surat berkenaan dengan hutang. Tapi walaupun begitu, kita tidak digalakkan berhutang jika tidak perlu berhutang. Ada orang dia memang kaki gemar berhutang. Memang gemar berhutang. Asalkan susah sikit nak hutang, susah sikit nak hutang. Sedangkan mungkin dia ada saluran lain lagi, dia ada cara lain lagi, tapi memang jenis gemar berhutang. Satu. Yang kedua pula, ada jenis tidak suka bayar hutang. Ini pun satu perkara. Yang jenis suka berhutang, sana ada hutang, sini ada hutang. Dengan alung jangan cerita, ngangah pun ada hutang lagi. Makna dengan berbagai-bagai pihak dia ada hutang. Lepas itu tidak suka pula untuk membayar. Tak suka membayar. Hutang tak bayar lagi. Tapi dia posting dalam Facebook. Posting mana? Berada di bercuti di Korea. Lepas tu balik. Duduk 3 bulan balik. Bercuti di Istanbul. Bercuti di London. Dan hutang tak bayar. Ini menunjukkan kepada kita betapa kita tidak menyedari bahawa mati dalam keadaan berhutang adalah perkara yang sangat keji. Jadi kerana itu kita kena pertama elak daripada berhutang. Dan bila berhutang, segeralah untuk bayar. Cari jalan bagaimana. Jika tidak dapat membayar, maka bertemulah dengan orang yang kita berhutang dan nyatakan kepadanya. Mintalah tempoh ke sebagainya. Dan orang yang berhutang hendaklah memberi tempoh. Jadi ini di antara timbal balik yang baik. Dan kalau boleh, jangan berhutang. Kenapa? Kerana Islam, Nabi mengajar kita berhutang itu, orang yang banyak hutang, yang ada hutang, menjadi hina pada siang hari dan bersedih pada malam hari. Mana dia ni hidup tak tenang. Malam bersedih. Duk fikir hutang tak bayar lagi, hak tu tak bayar lagi. Bagaimana nak cari. Akhir sekali hutang situ tutup sini. Hak yang dia hutang lubang tempat baru dia berhutang ni lebih besar daripada lubang lama. Jadi tutup sikit. Makin besar. Cari lagi. Akhir sekali tidur dalam keadaan kesedihan. Makna tiap satu. Yang kedua, pada siang hari akan menjadi hina. Iaitu hina. Nak bergerak ke sana tak boleh. Ada orang. Di situ ada orang yang dia berhutang tak bayar lagi. Nak bergerak ke sini tak boleh. Jadi kehidupan dia menjadi sempit. Dunia siang menjadi sempit. Malam menjadi duka cita. Jadi kerana itu mengelak daripada berhutang. Jadi kata ulama pada akhir zaman yang Nabi sebut bahawa akan disegerakan bala, iaitu apabila zakat dijadikan hutang. Pertama, makna dalam pengertian zakat itu dijadikan hutang. Makna tak nak bayar, bertangguh-tangguh, tak nak bayar lagi, tak nak bayar. Yang kedua, yang ulama kata zakat dijadikan hutang, maknanya zakat terpaksa dituntut.
Sebagaimana orang berhutang, yang berhutang terpaksa orang yang memberi hutang datang tuntut. Telefon, mesej, ini taklah mudah nak sampai dah masa. Ada 3 hari lagi, ada 10 hari lagi. Maknanya sampai kena diperingatkan baru dia bayar hutang. Maka begitulah zakat pada akhir zaman. Sehingga patutnya zakat ni macam kita solat lah. Macam kita solat. Masuk waktu, solat. Masuk waktu, solat. Kerana dia perintah daripada Allah. Maka begitu juga zakat. Cukup nisab, bayar zakat. Cukup nisab dan haul, bayar zakat. Sepatutnya tak perlu diminta. Tapi apa yang berlaku pada akhir zaman, terpaksa ada kempen pula. Terpaksa ada kempen bayar zakat, harta berkat. Patut tak payah kempen dah. Sebab kita semua tahu, zakat itu wajib dibayar. Dan sama ada zakat. Zakat fitrah tu ringan. Itu zakat sebut setahun sekali. Ini zakat yang biasa. Zakat pendapatan, zakat harta. Walaupun zakat pendapatan ada ikhtilaf ulama'. Ada yang kata kena bayar, yang makan gaji sebagai kena bayar, tak bayar. Tapi kita sebagai orang yang cermat, kita kena bayar. Dan kalau bayar pun tak sebanyak mana. Bahkan itu merupakan satu keberkatan dalam harta. Jadi sebab itu, kena bayar zakat. Yang meniaga mula kena lihat. Yang makan gaji ke, yang simpan, yang kaya harta emas, perak dan sebagainya, maka kena bayar zakat. Kerana tidak akan diterima salat kecuali setelah membayar zakat. Allah tidak menerima salat orang yang tak bayar zakat. Allah tidak menerima pahala bayar zakat orang yang tidak salat. Kerana antara keduanya adalah pasangan di dalam ibadah. Jadi kerana itu, apabila zakat tidak dibayar, maka ketika itu akan segeralah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna betul dalam Islam hendaklah membayar zakat. Orang yang bukan Islam dalam negara Islam hendaklah membayar jizyah. Ini makna sama-sama adil. Sama adil. Mana orang yang Islam dia bayar zakat. Dan sebenarnya bayar zakat itu lebih adil berbanding dengan bayar cukai. Dengan bayar cukai biasa itu lebih adil. Kenapa? Kerana zakat itu diambil daripada orang yang layak membayar zakat. Makna dia ada pendapatan. Dan bukan setakat ada penghasilan. Penghasilan yang melebihi, yang cukup nisab. Makna lebih daripada keperluan dia makan. Tapi kita sekarang tengok kadang-kadang ada dalam sistem percukaian. Tanah contohnya. Dalam sistem percukaian tanah. Asal orang tu ada milik tanah, dia kena bayar cukai tanah. Pada setiap bulan Mei kena bayar cukai tanah. Maknanya ada, walaupun tanah itu tidak ada penghasilan, selagi atas geran tanah tu nama dia dan tanah tu milik dia, tak ada hasil pun dia kena bayar. Dia ada tanah lebih kurang 10 hektar tapi penuh dengan lalang. Ada separuh lalang, ada separuh lagi hak hutan rimba, tapi dia tetap kena bayar. Tapi dalam Islam tidak. Tanah yang dibayar zakat ialah tanah yang mengeluarkan penghasilan, dan penghasilan itu cukup nisabnya. Makna sudah melebihi keperluan petani ataupun keperluan individu yang bercucuk tanam. Ini keadilan Islam. Sebab itu kita kembali kepada mengamalkan Islam itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita didik masyarakat kita, kita asuh masyarakat kita. Akhir sekali masyarakat yang ada pada hari ini, mereka akan jadi pemimpin masa akan datang. Maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Ta'ala. Inni akhafullah rabbal alamin. Mana berkata aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Baik, perkara yang keempat yang disebut oleh Nabi SAW yang menyegerakan bala daripada Allah Ta'ala itu, perkara yang keempat, wa ata'ar rajulu zaujatahu, iaitu apabila suami taat kepada isteri dia. Ini pun satu hal, perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, yang justru pada hari ini kita lihat ramai isteri suami-suami yang mengalah kepada isteri dia. Yang mengalah tu makna mengaku kalah kepada isteri-isteri mereka, Ini merupakan, bukan maksud saya tadi tak boleh mengalah. Dalam perkara yang boleh mengalah, kena mengalah dan kena berlapang dada mendengar teguran mereka, mendengar apa yang diberi pandangan oleh mereka. Dan memang begitu, sebagaimana Nabi SAW juga mendengar pandangan daripada Aisyah, mendengar pandangan daripada isteri-isterinya. Tapi maksud mengalah tadi dalam perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala. Tetap mengalah. Isteri nak pakai pakaian yang mendedahkan aurah, keluar daripada rumah pakai pakaian dedah aurah, suami mengalah, tak kata apa. Maka suami itu adalah suami yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini disegerakan bala. Jadi sepatutnya sebagai seorang suami, dia bertanggungjawab. Bertanggungjawab jaga agama isteri dia. Antaranya apa? Penampilannya,
Kerana aurat, menutup aurat bukan suruhan suami. Menutup aurat bukan suruhan pemimpin pemerintah. Menutup aurat adalah suruhan Allah. Jadi kerana dia suruhan Allah, maka suami cuma suruh isteri taat pada perintah Allah. Itu maknanya isteri tadi. Bagaimana isteri tak salat, suami tak kata apa. Ini suami ke apa? Mana tak ada beza. Kalau sekadar kalau isteri melakukan perkara mungkar, suami tak kata apa, isteri tak menunaikan solat, suami duduk diam, maka tak ada bezalah dengan suami yang bukan Islam. Kalau sekadar beri makan, suami yang kafir beri makan pada isteri dia. Kita tengok tu macam mana National Geographic yang tunjuk orang tak ada agama lah, orang asli di Afrika sebagainya. Tengok, mereka pun tahu tunai tanggungjawab sebagai suami walaupun tak ada agama. Walaupun mereka menganut ajaran agama pagan ke sebagainya, mereka menganut kepercayaan animisme yang bukan Islam, tapi dia tetap menunaikan tanggungjawab, keluar daripada rumah, cari makan, beri makan kepada isteri dia. Keluar pagi tangan kosong, bawa lembing saja. Balik petang bawa biawak 3 ekor. Malam masak ramai-ramai, makan dengan isteri anak-anak, biawak 3 rasa. Maknanya kalau sekadar suami Islam beri makan saja pada isteri, itu biasa. Sebagaimana suami kafir sekadar beli pakaian, itu sama dengan suami kafir. Kalau sekadar beri tempat tinggal, sama dengan suami kafir. Kalau sekadar beri apa lagi? Sekadar beri layanan, sama nafkah batin, sama dengan suami kafir. Apa membezakan suami Muslim dengan seorang suami yang kafir? Iaitu suami yang Muslim memberikan nafkah agama ataupun didikan agama, tarbiyah agama, menegurnya jika dia tidak tahu, mengajak dia kepada Islam, beramal dengan Islam, menjaga salatnya dan sebagainya. Itu dia. Jadi kita ni biar ada beza. Jadi suami kafir dengan suami Islam, biar ada beza. Dah kita mengaku kita Islam, biar jadi suami Muslim. Ini isteri tak salat, suami dia relax ya. Lepas tu last kali dengan suami-suami tak salat. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jaga. Dedah aurat jangan. Ni jaga aurat. Sekarang ni pula kadang-kadang ada dedah tutup aurat, tapi tutup aurat yang tidak menepati kehendak dalam Islam, hukum syarak. Tutup aurat ni bukan sembarangan. Asalkan letak kain atas kepala dikira tutup aurat. Senanglah begitu. Tutup aurat ini mesti menutup aurat, menutup seluruh anggota aurat. Yang diharamkan didedah oleh Allah, yang diharamkan Allah Ta'ala mengharamkan kita dedah. Mesti menutup segala anggota aurat. Yang kedua pula, mesti pula pakaian itu longgar. Dia tak boleh dah tutup dah aurat, tutup dah anggota aurat, tapi sempit, ketat. Jadi kena pakaian yang longgar. Kemudian yang ketiga pula, mesti tebal, tak boleh nipis. Kalau transparent, itu bukan tutup aurat. Kemudian yang keempat, mestilah dalam keadaan warna yang agak gelap. Ini semua peraturan-peraturan yang nak menyempurnakan. Jangan kita pakai letak kain tutup aurat. Itu tak betul. Macam juga salat. Asalkan berdiri, baca Fatihah lebih kurang, kira salat. Tak betul. Mesti kita melalui kaedah-kaedah Islam. Jadi kerana itu, suami jangan taat kepada isteri dalam perkara-perkara yang haram. Kena tegas. Suami kena tegas dalam perkara yang melanggar batasan syarak. Tengok isteri tak pandai baca Quran, kena ajar wajib. Dan kalau sekiranya suami tak pandai nak ajar, suami wajib menghantar isterinya belajar dengan orang lain. Kalau orang lain tu kata, saya boleh ajar, tapi kena bayar yuran lah, lebih kurang 500 sebulan. Kalau suami itu mampu, wajib lagi dia bayar. Kenapa? Kerana itu adalah perkara tanggungjawab yang diwajibkan kepada dia. Jadi kerana itu, isteri, suami kena pastikan isteri dia tahu ilmu-ilmu fardu ain. Ni kadang-kadang ilmu fardu ain tunggal langgang, tak tahu ke mana. Tak tahu halal haram hukum, kena fardu ain, sah batal solat tak tahu. Dan atau sah batal puasa tak tahu. Jadi sebab itu, dan apabila suami memperturutkan kehendak isteri, maka akan halallah balak pada ketika itu. Sebab itu kadang-kadang kita lihat rumah tangga berancai, lepas tu apa lagi, ekonomi keluarga, walaupun ada suami ada gaji, isteri ada gaji, tapi tak pernah cukup, tak pernah rasa puas. Berlakunya berantakan rumah tangga, asyik berlaku pergaduhan, asyik berlaku perselisihan, akhir sekali huru-hara habis. Ini kenapa berlaku begitu? Kerana Allah Ta'ala telah angkat keberkatan daripada rumah yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, yang suami-suaminya, suami yang dayus, yang sanggup melihat isteri mereka melakukan mungkar dan maksiat kepada Allah. Jadi kerana itu berwaspada. Waspadalah. Kenapa? Kerana itu semua adalah amanah yang dipersoalkan oleh Allah. Sebab itu Islam ni sejak awal lagi, sejak ketika seorang perempuan
nak sanggup menerima seorang laki-laki sebagai suami, dan seorang laki-laki nak sanggup menerima mengambil seorang perempuan sebagai isteri, Islam telah menggariskan peraturan. Islam dah garis peraturan. Itu menunjukkan bagaimana telitinya Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Allah Ta'ala jelaskan bahawa wahai laki-laki, jangan kamu pilih ambil perempuan-perempuan musyrikah yang tak ada agama, yang tidak taat pada agama. Bukan saja musyrikah tu maknanya kafir, kafir musyrik, tapi makna yang tidak ada agama, yang tidak ada iman, yang tidak ada akidahnya. Jangan kamu ambil mereka sebagai isteri. Kenapa? Kerana seorang perempuan yang beriman, yang hitam legam kulitnya, yang pesek hidungnya, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada perempuan yang musyrik, yang menarik perhatian kamu tadi. Wahai perempuan-perempuan, makna wahai kaum wanita, juga sebagai satu pesanan, wahai wali-wali kepada anak-anak gadis wanita, jangan kamu benarkan diri kamu dikahwini oleh laki-laki yang musyrik, walaupun menarik perhatian kamu. Kerana seorang laki-laki yang miskin, yang hitam kulitnya, yang tidak mancung hidungnya, makna tidak tampan, tidak handsome, yang beriman kepada Allah, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada laki-laki yang musyrik, yang tidak ada agama. Resenanya ke apa? Allah Ta'ala suruh begitu. Apakah kemenasabahan dia? Sebab apa? Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, ulaika yad'una ilan nar. Kerana mereka yang musyrik itu, sama ada laki-laki, sama ada suami, sama ada isteri, dia akan tarik pasangan dia untuk masuk neraka Allah Ta'ala. Isteri yang musyrik, yang tidak ada agama, akan menarik suami masuk neraka. Ya, suami yang musyrik akan menarik isteri masuk neraka. Jadi sebab itulah di sana Islam mengajar kepada kita supaya memilih pasangan. Sedangkan Allah, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih, sedangkan Allah Ta'ala mengajak kamu, menyeru kamu kepada syurga dan pengampunan Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kena pilih pasangan yang baik. Ini kita yang mana anak-anak kita yang mungkin belum berkahwin dan sebagainya, jangan buat sembrono, jangan buat mudah dalam soal perkahwinan, dalam soal membantu mereka membina rumah tangga. Ayah dan ibu bapa yang baik membantu anaknya membina rumah tangga. Membina bagaimana? Membina sekadar menyediakan kemudahan dengan menyediakan perbelanjaan untuk mereka kahwin. Tidak. Membantu rumah tangga mereka supaya menjadi rumah tangga yang baitul muslim, rumah tangga seorang muslim yang dicurahi berkat oleh Allah Ta'ala. Baru akan lahir cucu-cucu yang berkat. Kan itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa yang mengahwinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang fasik, yang tidak ada agama, yang rosak agamanya, maka dia sudah merosakkan keturunan dia. Kerana apa? Kerana suami yang rosak akan merosakkan isteri dia. Isteri dia apabila rosak, dapat anak, dia akan merosakkan anak-anaknya. Maka akan muncullah generasi dan zuriat yang rosak. Jadi kerana itu bermula daripada rumah tangga. Jadi sebab itulah sangat penting itu. Kemudian di antara disebut oleh Nabi SAW, wa aqqa ummahu. Kemudian di antaranya apa lagi? Akan lahir anak-anak yang derhaka kepada ibu. Ini anak-anak yang derhaka kepada ibu. Maka kedurhakaan anak kepada ibu akan menyegerakan balak daripada Allah Ta'ala. Ini datang daripada mana? Ini datang daripada kurangnya pengasuhan agama. Jadi sebab itu akhir zaman, justru anak-anak akan menjadi tuan kepada ibu-ibunya. Ibu jadi khadam kepada anak. Ibu jadi hamba sahaya kepada anak. Sepatutnya anak itu yang berkhidmat kepada ibu. Yang berkhidmat kepada ibu. Sebab itulah sebenarnya suruhan anak berlaku baik pada ibu, fokus dia bukan anak-anak yang kecil. Memang anak-anak yang kecil perlu diasuh menghormati ibu bapa. Tapi kalau nak kira sebahagian besar perintah itu supaya birru walidain, berlaku baiklah kamu pada kedua ibu bapa kamu. Fokus itu sebenarnya lebih besar kepada anak yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa. Anak yang kecil, ketika anak itu kecil, ayah dan ibunya masih muda. Tidak memerlukan pertolongan anak. Cuma anak perlu diasuh berlaku baik. Berbuat baik pada ibu bapa. Dengar kata,
Dengar nasihat, mak suruh kerja, buat kerja. Itu fokus dia. Tapi fokus yang besar kepada ayat birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapa, sebenarnya pada anak yang dewasa. Kerana bila anak itu dewasa, ayah dan ibunya telah tua, yang sangat memerlukan memerlukan perhatian dia, memerlukan kepada kasih sayang dia, memerlukan belayan dia, memerlukan dibuat dilayan dengan baik, memerlukan dihiburkan dan sebagainya. Maka itu sebenarnya tanggungjawab yang besar daripada anak-anak. Jadi sebab itu ibu-ibu yang dah tua sebagai, dia bukan nak duit kita. Dia bukan nak sangat duit kita. Sebab dia pun makan tak sebanyak mana dah. Banyak tak lalu daripada lalu. Banyak tak boleh makan daripada benda yang boleh makan. Tapi apa yang dia nak? Dia nak ialah perhatian. Dia mau ialah kasih sayang. Dia mau ialah bertanya khabar. Dia mau ialah kasih dan cinta. Itu dia antara perkara yang perlu dilakukan. Jadi sekarang, nak melahirkan generasi yang berlaku baik pada ibu bapa ini memerlukan pendidikan agama. Memerlukan pendidikan agama. Bahkan ada orang jadikan ibu bapa mereka sebagai pengganti ammah di rumah mereka. Nak ambil ammah mahal sangat. Terpaksa datang daripada Indonesia, terpaksa daftar bayar itu, bayar ini. Jadi mahal. Senang sekali guna mak, guna ayah, guna ibu yang telah tua. Ini kita, sedangkan sepatutnya kita mesti ada ammah. Kalau kita tak mampu, suami bekerja, isteri bekerja, anak tak ada orang nak jaga, maka cari pembantu. Keluar belanja. Ibu biar mereka, ibu dan bapa, kalau kedua-duanya masih ada, maka layani mereka dengan baik. Sebaiknya letak mereka di pusat-pusat, di pusat-pusat pendidikan. Letak kat pondok, itu satu tindakan yang bagus. Pergi hantar kat pondok, contohnya, kerana dia dah duduk seorang kat kampung. Kampung pun tak ada orang dah. Orang kampung habis semua, pindah ke Felda semua. Tinggal mak ayah dia duduk di sana. Jadi dia tak ada apa nak buat. Maka sebaiknya anak-anak berkongsi segala apa yang ada untuk meletakkan anak ibu mereka di tempat yang munasabah, iaitu tempat ilmu. Dia boleh tompang solat berjamaah. Dia boleh bersama dengan ilmu walaupun dia tak bawa kitab, dia tak berkitab. Mereka tu bukan mengaji nak berkitab dah. Mereka nak dengar saja, berada dalam majlis ilmu, dapat pahala. Orang solat berjamaah, mereka nak tompang solat berjamaah. Itu sepatutnya. Beri ruang kepada mereka. Dulu mereka muda, mereka tak sempat nak buat kerana mereka nak jaga kita, nak didik kita, nak beri kita pelajaran, nak cari kita belanja. Sekarang kita sudah lepas. Mereka sudah lepas daripada menanggung anak-anak. Tiba-tiba terpaksa tanggung cucu pula. Jadi seolah-olah ibu ni khadam kepada anak-anak. Ada yang berlaku kepada kita. Jadi tak ada kerja lain mak daripada kecil, daripada muda sampai tua, tak ada kerja lain. Kerja basuh tahi ya akhir sekali. Dulu kerja basuh tahi anak, sekarang kerja basuh tahi cucu. Tak sempat nak pergi orang dengar, orang mengajar surah, tak sempat nak pergi. Orang solat berjamaah, tak sempat nak pergi. Orang lain semua buat majlis muslimat wanita baca yasin, tak sempat nak pergi. Sebab sibuk jaga anak cucu. Kenapa? Kerana anak itu tidak menyedari perkara yang mana dia telah menghadamkan ibu-ibu mereka. Jadi kerana itu jangan berlaku demikian. Beri mereka peluang. Dulu mereka dah tak sempat. Walaupun mereka sibuk kerana kita, dulu pun mereka dapat pahala mencari nafkah. Tapi mereka tak sempat nak belajar. Mereka tak sempat nak melakukan amal kebajikan yang banyak. Amal nak zikir tak sempat. Nak baca Quran tak sempat nak banyak. Jadi sekarang waktu mana? Waktu semua anak-anak sudah dewasa. Anak-anak sudah besar. Inilah waktu untuk mereka merasai waktu tenang bagi menumpukan perhatian mereka kepada ibadah, amal ibadah dan sebagainya. Jadi ambil perhatian anak-anak yang seumpama itu. Mana keluar belanja. Ini kita keluar belanja benda lain sanggup. Keluar belanja bayar Astro sanggup. Keluar belanja apa lagi? Bayar kereta nombor 3, nombor 4 sanggup. Tapi keluar belanja untuk cari babysitter, cari ammah di rumah kita bagi menggantikan ibu, maka kita tidak sanggup. Berkira sangat. Kenapa dengan ibu lebih murah, beri lebih kurang pun mak tak kata apa. Inilah sifat kedurhakaan anak pada akhir zaman. Bagaimana kita nak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, bagaimana kita nak menjauhkan diri daripada murka Allah Ta'ala. Jadi berjaga-jaga, hati-hati. Ini kadang-kadang masih boleh tanggung mak ayah lagi, hantar rumah orang tua. Hantar rumah orang tua, duduk sana, setahun sekali pergi tengok musim raya. Bawa kuih, itu pun kuih bukan ikut dan je bawa. Kadang-kadang hadiah tak terala dengan tidak bertanya khabar. Ini perkara yang berlaku. Sedangkan ulama' menyatakan bahawa memang menjadi satu kewajipan kerajaan menyediakan rumah-rumah kebajikan bagi orang-orang tua, bukan saja orang tua, pihak-pihak yang kumpulan golongan gelandangan dan sebagainya. Memang itu menjadi kewajipan kerajaan.
Tapi itu kerajaan. Anak bagaimana? Kita sebagai anak. Maka ulama menyatakan, jika sekiranya kamu masih ada sebuku roti yang kamu boleh kongsi dengan ibumu dan ayahmu untuk dimakan pada hari ini, maka haram kamu melempar mereka di tempat-tempat tinggal, di rumah-rumah orang tua dan sebagainya. Sehingga di sana mereka rasa tersisih. Mereka dibuang. Memang mereka ada kawan kat sana, orang-orang tua yang lain. Tapi mereka kan ada anak. Mereka tak sepatutnya tidak sepatutnya berada di situ kerana mereka ada anak. Kecuali anak itu terlalu papa dan fukara sehingga sebuku roti pun tak ada untuk makan dalam satu hari, maka itu ada alasan yang kukuh. Tapi sekarang kadang-kadang anak yang kaya, anak yang masih berada, cumanya susah nak jaga, mak kan ada kat rumah. Inilah kedurhakaan anak pada akhir zaman yang sangat menyegerakan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, orang yang durhaka kepada ibu bapanya, dia tidak akan senang sampai dia mati. Dia tidak akan hidup dengan kesenangan. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia berjawatan besar, dan walaupun dia mempunyai kedudukan yang hebat, pengaruh yang luas, percayalah, Allah tidak akan kurniakan kemuliaan kepadanya dan Allah tidak akan jadikan dia senang. Dan percayalah, orang yang menjaga ibunya, walaupun dia susah, Allah akan senangkan dia. Allah akan lapangkan kehidupannya. Dan yang paling penting, Allah akan memudahkan keluar ruhnya daripada jasad dalam keadaan husnul khatimah. Ini makna kena berebut. Jadi start pada hari ini, anak-anak yang ada, yang 2, 3, 4, 5, 6 beradik, 7, 8 beradik, kena berebut untuk menjaga ibu. Jangan lagi berebut tak nak jaga. Ini satu perkara yang perlu kita sedarkan. Kemudian Nabi SAW berkata, dan kita akan berhenti setakat yang ke-6 ini, iaitu wabirra sadiqahu, dan mereka mengadakan berlaku baik kepada kawan-kawan. Ini akhir zaman menyegerakan bala. Anak berlaku durhaka kepada ibu dan berlaku baik kepada kawan-kawan. Sebab tu sekarang kita lihat anak-anak, kadang-kadang anak-anak remaja khususnya, dia lebih suka mengadu pada kawan-kawan daripada mengadu pada ibu bapa dia. Kadang-kadang tu bukan kerana salah anak, kerana salah ibu. Ketika mereka, anak-anak itu masih kecil, mereka tidak beri perhatian. Masih kecil. Sebab tu kita baca ada satu viral itu sekali. Seorang kanak-kanak dia buat karangan. Dia buat karangan. Maknanya di sekolah, cikgu ajar dia buat karangan bahasa Malaysia. Supaya nak mendidik mereka ni, orang panggil pengasuhan, selain pada kebolehan menulis, ialah untuk mengasuh kemahiran beremosi. Bagaimana nak luahkan emosi. Lalu cikgu berilah tajuk, saya sebiji bola. Maka cuba kamu karangkan, kalau kamu bola, apa yang kamu akan buat, apa yang kamu nak. Maka ada seorang anak ni, dia menulis, dia buat tajuk. Dia kata apa? Dia kata dia tulis, saya sebuah TV. Saya sebuah TV. Jadi dia tulislah panjang, dia tulis di situ. Alangkah baik kalau saya ini sebuah TV. Sekian dia tulis. Tulisan dia akhirnya dibaca oleh ayah dan ibu dia. Kenapa? Kenapa dia tulis saya TV? Kerana dia melihat TV di rumah dia lebih diambil perhatian daripada diri dia. Mak balik tengok TV, ayah balik tengok TV, berjam-jam duduk depan TV. Dia buat buku, dia buat kerja sekolah, mak tak pernah tahu. Dia solat ke tak solat, mak tak pernah ambil tahu. Dia bagaimana keadaan dia, mak tak pernah ambil tahu. Siapa dia bergaul di sekolah, mak dengan ayah tak ambil tahu. Ini satu kemalangan besar kepada kita. Sebab itu, ketika anak-anak itu kecil, ambil perhatian kepada mereka. Layan mereka dengan baik. InsyaAllah mereka ambil perhatian kepada kita sewaktu kita tua nanti. Jadi insyaAllah kita akan sambung duha esok pada pukul 9.30. Kita akan sambung perkara yang ke-7 dan sehingga perkara yang ke-15. Sekadar itulah untuk kuliah duha khas pada pagi ini. Mudah-mudahan di samping kita duduk di rumah, lepak kat luar tak boleh, polis halau masuk. Jadi kena patuhlah, kita duduk kat rumah, maka kita kena kita lakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi saya sekadar lontarkan kuliah online ini kepada tuan-tuan bukan kerana saya pandai, bukan kerana saya baik, bukan kerana saya terbaik, tapi kerana saya nak berkongsi dengan tuan-tuan waktu-waktu yang sebegini, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah cara kita melepaskan diri daripada bala dan ujian Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan kita taat kepada Allah, dengan kita patuh pada Allah, memanfaatkan masa dan waktu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan berkati lagi keluarga kita, diri kita, kehidupan kita dengan segala ketenangan dan kebaikan daripada Allah. Minta maaf banyak
sekali di atas kesalahan dan di atas segala teguran yang kasar, dan kerana itu adalah kelemahan saya, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Taala. Wallahu alam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.